Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana abwabu ridha wa taysir wa taghliqu biha lana abwabu syarri wa ta'sir وتكون لنا وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا اللهم رزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tidak akan masuk syurga kecuali orang yang ada sifat penyayang. Ya Rasulullah, kami semua penyayang, kata sahabat. Penyayang itu bukan orang yang menyayangi dirinya sahaja, akan tetapi penyayang itu adalah orang yang menyayangi dirinya dan menyayangi orang lain. Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kasih sayang pada diri sendiri ialah berusaha menjauhkan diri daripada maksiat dan melindungi diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana seseorang itu meninggalkan maksiat, ini menandakan dia mengasihi akan dirinya sendiri. Namun sebagai adab kita untuk menjaga diri kita ini kadang-kadang jatuh kepada maksiat, maka apabila jatuh kepada maksiat, wa atbi'in sayyi'ata hasanata tamhuha, hendaklah bersegera kembali kepada kebaikan. Jangan biarkan dirinya dalam maksiat. Jadi bila dia buat maksiat saja, sama ada dari segi perkataan dia rasa tersalah dan perkataan ini membawa dosa, dia cepat-cepat bercakap yang baik supaya perbuatan baik itu dapat menghapuskan kejahatan. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Yang kedua, apabila sahaja dia menyedari dia melakukan dosa, dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah, maka dengan memperbanyakkan istighfar, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia. Dan seandainya dosa itu melibatkan kepada dosa besar, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat darinya serta mengerjakan ketaatan. Selepas bertaubat, maka dia kerjakan ketaatan. Orang yang bertaubat, selepas dia bertaubat, dia kena menjaga 4 perkara. Yang pertama hendaklah dia menjaga ibadatnya. Jaga ibadat supaya ibadatnya dipertingkatkan. Yang kedua, hendaklah dia menjaga dirinya ataupun menyertakan dirinya kepada majlis ilmu. Hendaklah dia mempelajari ilmu agama supaya dia lebih memahami agama. Dan yang ketiga, dia kena jaga dirinya supaya tidak bergaul dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, agar dia tidak terpesong jauh. Dan yang keempat, dia kena jaga akhlak dia supaya akhlaknya semakin hari semakin baik. Ini tanda dia orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia melakukan ketaatan, maka hendaklah dia melakukan ketaatan dalam keadaan ikhlas. Maka ikhlas ini ada 4 tanda. Tanda yang pertama, tidak terkesan dengan pujian dan kejian. Orang puji, orang kata, orang keji, dia terus beribadat pada Allah. Maka tidaklah pujian menambahkan dia beribadat, tidaklah kejian menyebabkan dia meninggalkan ibadat. Dan yang kedua, tanda orang ini ikhlas, dia bersamaan saja. Kalau depan orang dia beribadat, di belakang orang pun dia beribadat. Dia bukan depan orang dia bersemangat, di belakang orang dia bermalas-malas. Ini tidak. Orang yang ikhlas, dia bersamaan sahaja. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas ini, kalau dia buat ibadat banyak, dia tak rasa dia ibadat banyak. Dia tak merasa bangga dengan ibadat dia yang banyak. Bahkan dia buat ibadat tapi seolah-olah dia tidak ada amal. Ini tanda orang yang ikhlas. Yang keempat, kalaulah orang dapat tahu dengan orang tidak dapat tahu, sebenarnya yang keempat, dia tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang. Biarlah dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Ini 4 tanda seseorang itu dikira ikhlas kepada Allah Ta'ala.
Maka dalam melakukan ibadat hendaklah dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan melakukan amal ibadah kecuali dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedangkan makna menyayangi orang lain apa dia? Ialah tidak menyakiti hati orang lain. Dan termasuk juga tidak menyakiti orang lain itu bukan saja dengan lidah, bahkan dengan tangan, dengan perbuatannya. Nabi SAW bersabda, Muslim itu man salimal muslim, maka orang Muslim yang lain selamat dari apa? Min yadihi, daripada tangannya, daripada lisanihi, daripada lidahnya. Maka selamat tangan tidak menyakiti orang, tidak menzalimi orang, dan lidah tidak menyakiti hati orang. Ini orang yang baik sebenarnya. Maka inilah akhlak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang besar adalah kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga dia mengasihi orang lain sebagaimana dia kasih akan dirinya sendiri. Maka tanda seorang itu mempunyai sifat kasih sayang, dia mengasihi orang lain sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Bahkan semakin tinggi kasih sayang, dia mengasihi orang lain lebih daripada dikasih dirinya sendiri. Maka kasih sayang inilah akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selain daripada mengasihi orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita hendaklah juga kamu menyayangi binatang. Janganlah memikulkan bebanan yang berat kepada binatang sehingga dia tidak mampu memikulnya. Maka diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang berjalan dalam satu perjalanan, ia merasa sangat haus, lalu dia menemui satu sumur ataupun telaga dan dia turun di dalamnya mengambil air. Ini cerita ni masyhur. Nabi cerita, satu ketika dahulu ada seorang berjalan. Dalam perjalanan dia rasa haus, tiba-tiba dia jumpa satu telaga. Bila dia jumpa satu telaga, dia pun nak turun ke dalamnya untuk mengambil air. Ketika mana dia hendak minum, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang kehausan. Tanda dia kehausan antara dia menjulurkan lidahnya. Maka wanita ini, orang ini melihat anjing itu menjulurkan lidahnya. Lalu orang ini berkata, anjing ini kehausan sebagaimana aku haus. Aku haus tapi anjing ini haus juga. Anjing ini kehausan seperti diriku. Lalulah dia mengisi air dan diletakkan di dalam kasutnya dan dibawa kepada mulut anjing tadi, kemudian diberi minum kepada anjing tadi. Lalu dikatakan bahawa dengan sebab dia memberi minum kepada anjing, kerana dia tahu anjing ini dalam keadaan kehausan dan dia tahu bagaimana dirinya haus, maka sifat kasih sayang pada anjing dia beri anjing tadi minum air. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya, lalu Allah mengampunkan akan dosa-dosanya. Bayangkanlah ini seekor anjing. Seekor anjing ni dalam kitab dia kata hayawanu ghairu muhtaram, sesungguhnya haiwan yang tidak dihormati. Namun oleh kerana dia itu satu makhluk daripada makhluk-makhluk Allah, Allah beritahu kalau bab kasih sayang mungkin kasih belaka kepada semua makhluk. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri pun ketika mana dia dengan bala tenteranya tiba-tiba mendengar ketua daripada semut kata masuk dalam rumah masing-masing, nanti dipijak-pijak oleh tentera Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman berhentikan tenteranya, biarkan semut itu masuk dalam rumah masing-masing. Masuk dalam rumah masing-masing. Barulah Nabi Allah Sulaiman pun berjalan dengan bala tenteranya. Begitu Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Allah Sulaiman, seorang Nabi, dia menjaga walaupun hanya seekor, hanya binatang yang bernama semut sahaja. Begitu kasih sayang yang Allah Ta'ala tunjukkan. Maka ya Rasulullah, apakah kami dapat pahala kerana menyayangi binatang? Bila Rasulullah cerita ada satu orang wanita itu dia bagi minum pada anjing dia masuk syurga. Ya Rasulullah, adakah bila kami memberi minum ataupun kami menyayangi binatang, adakah kami boleh masuk syurga?
maka Nabi SAW memberitahu dalam bab kasih sayang, kasih sayang kepada setiap yang bernyawa tetap akan mendapat pahala. Tak kira yang bernyawa itu kecil sekalipun, apatah lagi yang besar. Setiap kasih sayang kepada yang bernyawa akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita. Inilah yang menunjukkan bahawa inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Sekalian alam itu termasuk binatang-binatang. Baik, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa pada satu ketika, yakni pada satu malam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meronda-ronda. Sayyidina Umar Al-Khattab dia seorang khalifah. Walaupun dia seorang khalifah, dia tidak duduk di istana, di tempat yang mewah, tidak. Dia duduk kat rumah dia lah. Tetapi dia tak banyak duduk dalam rumah. Kenapa? Dia melihat hal ehwal rakyatnya bila siang dan malam. Kalau dia duduk di rumah, dia akan beribadat sampai ke pagi. Kalau dia beribadat sampai ke pagi, siang dia tak tidur pula, tengok hal keadaan rakyat. Begitulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari kisah Sayyidina Umar Al-Khattab jalan-jalan, ronda-ronda, tengok masyarakat, tengok rakyat. Maknanya tiba-tiba dia melintas satu golongan, satu kumpulan yang sedang tertidur. Sayyidina Umar pun duk fikir, diorang ni tidur dalam keadaan macam ini. Sayyidina Umar pun bimbang, takut-takut datang pencuri pada diorang tadi. Kalau diorang tidur, datang pencuri, ambil. Boleh jadi rombongan ini mungkin rombongan daripada kafilah mungkin. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar fikir takut barang-barang dia kena curi. Barang-barang kena curi, orang lain semua tidur. Lalu apa yang berlaku? Lalulah Sayyidina Umar Al-Khattab pergi cari Abdurrahman ibn Auf. Lalu jumpa Abdurrahman ibn Auf. Lalu Abdurrahman ibn Auf pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, nampak gaduh-gaduh sangat ni, ada hamda apa? Maknanya apa yang terjadi pada kamu wahai Amirul Mukminin dalam keadaan seperti ini? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku pergi berjalan, melintas perjalanan, aku jumpa satu kumpulan orang yang sedang tidur. Sedangkan bersamanya ada barang-barang dan semua dalam keadaan tidur. Jadi aku duk fikir-fikir bimbang, kalau pencuri datang ni habis di barang-barangnya dirampas ataupun dicuri, sedangkan mereka tidur, semua tidur, tidak ada orang yang menjaga. Jadi sekarang ini aku nak ajakmu ni, mari kita pergi jaga. Kita jaga biar dia orang tidur. Maka dia pun pergilah jaga. Yang jaga tu khalifah. Khalifah berdiri sampai ke pagi kerana jumpa orang satu kafilah, satu golongan yang ada barang tertidur. Sampai pagi dia jaga. Maka selepas daripada mereka tu jaga, lalulah mereka pun pergi. Maknanya Sayyidina Umar dengan Abdurrahman ibn Auf tinggalkan kumpulan tadi. Maka lalulah duduk tidak jauh daripada tempat tidur sekumpulan itu, orang itu berjaga. Maka ketika terbit fajar, maka Sayyidina Umar pun bangun, gerakkan semua mereka itu. Lalu Sayyidina Umar kata, bangun sembahyang kamu, salat. Maka ketika melihat mereka bangun, tengok terkejut mereka. Siapa itu? Yang menjaga mereka adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka melihat, ketika ia melihat mereka telah bangun, maka ia pun pulang. Dengan demikian hendaklah kita mengikuti para sahabat ridwanullahu alaihim, dan Allah memuji mereka. Sebenarnya kumpulan ini terkejut. Kenapa? Dia tak sangka khalifah yang jaga dia. Kenapa khalifah sanggup tidur berjaga malam dalam keadaan kami semua tidur? Kami bimbang. Aku bimbang takut barang-barang kamu dicuri oleh orang. Maka dengan sebab itu aku menjaga kamu supaya kamu dapat tidur dengan selesa dan barang-barang kamu selamat daripada dicuri oleh orang ramai. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan sahabat Nabi ini. Walaupun dia seorang khalifah, tetapi tengok sifat kasih sayang yang ada padanya. Maka Allah Taala berfirman mengenai para sahabat,
ruhama'u bainahum. Mereka itu berkasih sayang di antara satu sama lain. Tarahum ruk'an sujada yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Mereka berkasih sayang di antara satu sama lain. Sifat kasih sayang ini adalah kesan daripada mereka banyak rakaat dan banyak sujud, kesan daripada mereka banyak beribadah kepada Allah Taala. Sehingga nanti kamu dapat melihat mereka para sahabat rakaat sujada, rakaat sujud, ya bertahu fadlan minallahi wa ridwana, mereka rakaat sujud semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkasih sayang kepada sesama muslim dan juga seluruh manusia, dan mereka juga berkasih sayang kepada ahlu zimmah, yakni orang-orang kafir yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Telah diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab bahawa ia melihat seorang lelaki daripada ahli zimmah. Orang kafir nak duduk bawah negara Islam, padahal dia duduk bawah negara Islam, dia kena bayar. Dia kena bayar. Bila dia bayar saja yang ditetapkan oleh kerajaan wajib menjaga kepentingan. Barang dia tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampas, maknanya tidak boleh menumpahkan darah, kerana duduk di bawah kerajaan Islam, pemerintahan Islam ini dijaga walaupun mereka ni ahli zimmah. Tidak beriman kepada Allah. Satu hari Sayyidina Umar tengok ada satu orang lelaki daripada kalangan ahli zimmah meminta-minta di hadapan pintu rumah. Pintu rumah seseorang, sedangkan lelaki itu sudah tua. Sayyidina Umar pun berkata kepadanya, alangkah tidak adilnya kami kepada anda, tidak adilnya aku pada kamu, katanya. Kami ni mengambil fidyah, jizyah daripada kamu masa ketika kamu muda. Daripada kamu muda duduk sampai kamu tua, dalam kamu darurat terpaksa nak bayar fidyah ni mitok-mitok dengan orang sebab tak nak keluar daripada pemerintahan Islam. Sanggup nak bayar siapa tu. Bila Sayyidina Umar tengok, dia kata, mu ni daripada muda mu bayar, siapa mu darurat gini, tak boleh nak kerja, siapa mitok-mitok dengan orang. Maka tak adil aku ni membiarkan kamu dalam keadaan macam ini. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab memerintahkan agar diberikan kepadanya bahan makanan dan juga baitul mal beri pada dia, sebab dia dah tua dah, tak perlu bayar dah. Kerana apa? Dah tiba masa dah dia. Maknanya maka diberi bahan makanan, diberi harta-harta daripada baitul mal, sehingga orang itu memuji-muji Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana apa? Kerana adilnya sifat kasih sayang yang ada daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, para budala di kalangan umatku tidak masuk syurga kerana banyak mengerjakan di kalangan umatku tidak masuk syurga kerana banyak mengerjakan solat, tidak pula kerana banyak berpuasa, melainkan masuk syurga kerana mereka masuk syurga kerana kelapangan dada, kemurahan hati, kasih sayang kepada sesama kaum muslim. Apa maksud dia nak bagi tahu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak masuk syurga bukan sabit sembahyang. Ia juga ada juga sabit sembahyang, tapi banyak yang banyak masuk syurga sifat apa? Sebab sifat kasih sayang. Sebab itu nak bagi tahu, kalau dia banyak sembahyang sekalipun, tiba-tiba dia tidak ada kasih sayang pada orang, dia buat zalim, tak boleh masuk syurga juga. Tetapi kalau orang tu tak banyak ibadat, mungkin tak banyak ibadat, tidak banyak puasa, tetapi hatinya lapang, murah hati, kasih sayang bersama sesama muslim, ini lebih cepat masuk dalam syurga Allah. Satu ketika Nabi SAW duduk dalam satu majlis ilmu. Nabi menyampaikan ilmu, tiba-tiba Rasulullah kata akan masuk ahli syurga di kalangan daripada pintu itu. Nabi tunjuk pintu tu. Tiba-tiba masuk satu orang tua, masuk duduk dalam majlis ilmu Nabi. Maka sahabat, tahulah inilah orang yang Nabi maksudkan. Selang hari yang lain pula Rasulullah kata akan masuk ahli syurga. Tengok orang tu juga, katanya 3 kali. Maka orang hairan, orang tua ini bukanlah sahabat yang masyhur amal ibadat banyak, dan dia seorang yang tua dah. Lalulah seorang daripada sahabat, ada mengatakan Abdullah ibn Umar, pergi jumpa pocik tadi. Pocik, boleh tak saya bermalam sama pocik? Silakan. Lalu duduklah 3 malam, 3 hari 3 malam, tengok apa amalan. Tak ada amalan hebat pun, tidak ada amalan. Boleh
takut-takut baca Quran sampai pagi, takut-takut semayang sampai pagi, takut-takut dia banyak harta infak fisabilillah. Tak ada. Macam biasa saja, macam orang lain saja. Lalu hairan dia. Akhir sekali bertanya, apakah amalan pakcik sehingga Rasulullah menjamin pakcik jadi ahli syurga? Katanya apa? Dia tidak pernah menggunakan lidah dia untuk mencela orang. Dia tak pernah gunakan anggotanya untuk menzalimi orang. Dan dia sebelum nak tidur, dia maafkan segala kesalahan orang kalau ada orang salah pada dia. Itu je amalan dia. Ya, jenis amalan dia hanya berlapang dada, bermurah hati, berkasih sayang di antara satu sama lain, sesama Muslim. Kata sahabat, munasabahlah, Rasulullah jamin kamu jadi ahli syurga. Jadi nak bagi tahu, begitulah pentingnya kasih sayang. Maka di tempat yang lain Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Rahman, yakni Allah yang bersifat Rahman. Oleh kerana itu, kasihinilah sesiapa saja yang ada di bumi, nescaya kamu dikasihi oleh penghuni yang ada di langit. Kamu kasih orang yang ada di atas muka bumi, apatah lagi orang itu yang dekat dengan kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita, semua itu kita kasih dia. Kita mengasihi orang yang ada di atas muka bumi, maka Allah jadikan malaikat mengasihi seseorang itu. Apabila Allah sudah mengasihi, malaikat mengasihi, malaikat Allah beritahu kepada malaikat, hai Jibril, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril, hai Jibril, aku kasih kepada orang itu. Kata malaikat Jibril, ya Allah, sebagaimana engkau kasih kepada dia, aku juga kasih kepadanya. Lalu malaikat Jibril mengumpulkan segala para malaikat, wahai para malaikat sekalian, aku nak beritahu kepada kamu, Allah Ta'ala kasih kepada orang ini. Dan aku, kata malaikat Jibril, pun kasih pada orang ini. Lalu bersaksi para malaikat yang lain, sebagaimana Allah Ta'ala kasih kepada orang itu, sebagaimana engkau, wahai Jibril, kasih pada orang itu, kami semua mengasihi orang tadi. Maka jadilah sang hamba yang berjalan di atas muka bumi dikasihi oleh penduduk di langit, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, didoakan oleh para malaikat. Hebat tu daripada apa tu? Hebat kerana sifat dia mengasihi orang lain. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak memaafkan, dia tidak akan diampunkan. Jadi kena faham di sini bahawa kalau kita nak dapat kasih sayang Allah, kita kena menyayangi orang lain. Sayangilah orang lain. Sayanglah kepada orang yang menyayangi kita, dan juga orang yang tidak menyayangi kita, tetap kita menyayangi dia. Maka dikatakan bahawa tanda kamu menyayangi orang, kamu memaafkan dia. Kalau kamu tidak memaafkan kesalahan orang, maka Allah tidak ampunkan kamu. Kenapa kamu tidak maafkan dia? Oh, saya tidak boleh terima, saya tak boleh maaf dia sampai bila-bila kerana dia buat salah pada kita. Ya, dia buat salah pada saya. Adakah kamu tidak buat salah dengan Allah? Adakah kamu tidak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu siapa yang kamu tidak maafkan? Yang kamu tidak maafkan itu makhluk Allah. Allah yang mencipta dia. Maka dikatakan bahawa barang siapa yang tidak memaafkan orang lain, ia tidak akan diampun oleh Allah. Kalau kita nak dosa kita diampunkan oleh Allah, maka letakkan dalam hati, sesiapa yang buat salah pada saya, sama ada dia kata depan saya, dia kata belakang saya, dia buat zalim saya maafkan dia. Tujuan apa? Moga-moga Allah mengampunkan akan kita. Maka dengan itu yang berkaitan dengan kasih sayang ini, Malik bin Anas, satu orang sahabat Nabi, meriwayatkan dalam hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hak kaum muslimin yang harus engkau penuhi. Ada 4 hak yang mesti engkau penuhi kepada orang sesama muslim, iaitu menampakkan kebaikan mereka. Kita kena gembira di atas kebaikan orang. Jangan orang buat baik kita deki. Menampakkan kebaikan mereka, yakni kita gembira di atas kebaikan orang. Alhamdulillah, orang tu bagus buat baik pada orang. Orang ni bagus tolong orang. Orang ni bagus maknanya sentiasa menolong orang-orang susah. Itu kita kena gembira. Jangan kita dengki pula. Oh, dia tolong orang tu nak nama tu. Maknanya dia tolong orang tu ada sebab apa-apa tu. Maka 4 hak
yang kamu kena tunaikan kepada orang muslim yang lain. Yang pertama, kamu menampakkan kebaikan orang. Yang kedua, kamu memaafkan kesalahan orang. Maafkan kesalahan orang maknanya apabila orang itu buat salah kepada kita. Yang ketiga, kamu hendaklah menzahi mereka yang sakit. Menzahi mereka yang sakit. Kalau sakit, kamu ziarah mereka maknanya. Dan yang keempat, kamu kena kasih orang yang bertaubat. Suka kepada orang yang bertaubat di antara mereka. Mungkin kita kenal orang dulu, Allah dulu macam-macam maksiat dia buat. Tiba-tiba dia baik. Jangan kita ungkit-ungkit. Mu ni pergi masjid kan tak kenal mu dulu. Maknanya, aku kenal jangan buat baik mu. Maknanya, jangan. Kita kena kasih kepada dia. Jangan hina di atas kesalahan dia. Jangan hina di atas maksiat yang dia lakukan. Maka ulama melarang menghina maksiat. Tidak seseorang itu menghina kepada maksiat orang lain kecuali maksiat itu akan dilakukan. Allah balik-balik pada dia. Apa ni penzina, kita kata ke dia. Nanti Allah jadikan kamu pula penzina. Jangan main-main. Maka dengan sebab itu hendaklah kamu kasih kepada orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan bahawa Nabi Musa alaihissalam telah bertanya kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, apakah engkau jadikan aku orang yang bersih? Adakah engkau jadikan aku yang jernih hati?" Nabi Musa tanya. Nabi Musa pun tanya, "Adakah engkau jadi aku ni orang baik?" Dia nabi dah. Dia seorang nabi. Kalau kita tanya, "Ya Allah, aku ni banyak dosa ni, aku ni boleh jadi orang baik ke?" Tapi ini Nabi Musa. Itu apa tandanya? Nabi Musa dia tak berasa dia baik. Dia seorang yang tawaduk. Dia tanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah engkau jadikan aku orang yang jernih, orang yang jernih hati, orang yang baik?" Maka dengan kasih sayangmu kepada makhlukku, kata Allah, aku jadikanmu orang yang bersih. Dengan apa? Dengan sifat kasih sayangmu kepada makhlukku. Maka Abu Darda meriwayatkan bahawa ia pernah mengikuti seorang anak kecil. Anak itu membeli beberapa ekor burung, lalu melepaskannya. Sambil lepas dia kata, "Pergilah, hiduplah kamu sebebas-bebasnya." Maka Abu Darda pernah pergi tengok ada budak. Budak ini dia beli burung yang ada dalam sangkar. Dia beli, lalu dia ambil, dia lepas. Dia beli, dia ambil, dia lepas. Sambil dia lepas, dia kata apa? "Pergilah, hiduplah kamu sebebas-bebasnya." Maka Allah memuji budak tadi. Maknanya daripada apa? Daripada binatang yang terkurung begitu, dia bebaskan. Allah bebaskan. Sebab apa dia bebaskan itu? Sifat dia melihat tak sampai hati tengok burung tadi di dalam sangkar dikurung begitu. Tak sampai hati. Maka dia habiskan duit dia untuk apa? Untuk membebaskan. Ini semua tanda sifat kasih sayang yang ada padanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam bab kasih sayang, saling cinta mencintai, saling menyambung silaturahim di antara mereka seumpama satu tubuh. Apabila salah satu tubuhnya sakit, tubuh yang lain pun demam dan susah hati tidak tidur. Begitulah. Tak boleh kita orang sakit kita biasa buat tak tahu saja. Sekurang-kurang kita doakan dia agar dia sembuh. Tengok apa yang berlaku pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi berperang. Bila berperang cedera. Bila cedera ni, maka cedera yang amat parah. Lama-lama jadi tenat. Bila tenat, akhirnya orang yang merawat tengok dia ni tenat dan rasa dahaga, lalu nak minum, nak bagi air kepada sahabat ini. Ketika mana air nak dekat sampai kat mulut dia, mata dia memandang kepada seorang lagi. Maka yang nak beri air tengok mata dia pun pandang ke. Tengok orang sana tenat juga. Dia pun beri isyarat dengan matanya supaya air ni beri ke kawan dia. Maka sahabat yang ini beri ke seorang lagi. Walaupun yang ni pun berat juga. Beri ke seorang lagi. Seorang lagi air nak sampai kat dia. Dia beri isyarat beri ke seorang lagi. Bila dia pergi kepada yang seorang lagi, maka yang seorang lagi nak dapatkan air, tak sanggup tengok orang pertama sakit. Dia bagi isyarat supaya beri pada orang pertama. Air itu pusing kepada orang yang pertama. Orang pertama wafat. Pergi yang kedua, orang kedua wafat. Pergi yang ketiga, orang ketiga wafat. Siapa mereka itu? Sahabat Nabi. Kasih dia pada orang lain mengatasi akan dirinya sendiri. Maknanya
Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita sifat kasih sayang yang begitu hebat. Demikianlah kalau kamu kasih sayang kepada makhluk Allah, Allah lebih lagi kasih sayang kepada kamu. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa ada sebuah kisah. Seorang ahli ibadat dari Bani Israel berjalan di bukit pasir. Ketika itu pasir, kalau kita panggil padang pasir yang naik berbukit gitu. Lalu pada ketika itu Bani Israel sedang ditimpa bencana kelaparan. Ketika itu orang ramai Bani Israel ini dia kena kelaparan. Masing-masing lapar belaka. Dia ni berjalan-jalan tengok bukit tu bukit pasir gitu. Dia tahu di kampung sana ni orang lapar belaka. Lalu dalam hati dia kata, oh bukit ini alangkah baiknya kalau bukit ni jadi tepung. Kalau bukit ni jadi tepung, nascaya aku buat roti canai bagi habis orang. Kalau bukit ni jadi tepung, jadi tepung gandum, habis aku akan bagi orang-orang kampung semua biar kenyang belaka perut Bani Israel. Maknanya. Kemudian bila dia kata dalam hati, dia tahu sebab itu di sana satu kampung lapar belaka. Dia pun tengok bukit pasir. Dia kata dalam hati je, kalaulah bukit ni jadi tepung, nascaya aku kenyangkan belaka perut orang-orang Bani Israel ni, katanya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Bani Israel agar menyampaikan firman Allah kepada orang itu, Allah telah mewajibkan pahala bagimu. Allah mewajibkan pahala bagimu atas harapan kalau bukit itu menjadi tepung, dengannya kenyanglah perut seluruh manusia. Hanya niat saja, kalaulah jadi tepung, maknanya aku akan bagi supaya semua kenyang belaka, tak ada seorang lapar. Allah beritahu kepada Bani Israel, maknanya bahawa itu ada satu orang mengharapkan bukit jadi tepung supaya semua kenyang. Maka Allah maknanya memberi kepada dia pahala yang banyak hanya kerana niat nak tolong orang saja. Demikianlah. Oleh kerana itu Nabi SAW ada bersabda mengatakan niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan. Niat baik itu dapat pahala. Tapi kadang-kadang perbuatan nak buat baik itu payah. Gambar mana contoh? Saya ni kalau ada duit nanti nak bagilah ke orang ni, contohnya. Niat dalam hati, bila dapat duit tak bagi tabarah. Kadang-kadang niat tu sudah ada. Niat lebih baik pada perbuatan. Tetapi kalau dia buat, itu lebih baik lagi sebenarnya. Pada suatu hari, Nabi Isa AS keluar rumah. Nabi Isa keluar rumah, berjalan-jalan, jumpa dengan Iblis. Bila jumpa dengan Iblis, Iblis ni di tangan kanan dia ada madu. Di tangan kanannya dan di tangan kirinya debu. Ni madu, ni debu. Nabi Isa bertanya, "Hai adu Allah, wahai musuh Allah, apa yang kamu nak guna madu dengan debu tu?" Tangan kanan madu, tangan kiri debu. Madu ni aku nak lesek kat mulut orang supaya dia sedar cakap. Dia sedap cakap supaya dia ini mengumpat hingga dia leka. Debu ini aku nak lempar pada wajah anak-anak yatim sehingga orang tak rasa kasihan belah pada anak yatim. Katanya Iblis. Maknanya. Maka daripada cerita kisah Nabi Isa ini, Nabi SAW bersabda, jika anak yatim itu dipukul, maka bergoncanglah arasy rahman Allah Ta'ala kerana tangisan anak yatim tadi. Jadi kalau boleh anak yatim jangan pukul. Dah macam mana anak yatim degil ingat? Baik, kalau kita pukul atas sebab dia. Sebab nafsu kita nak satu tak boleh. Tapi kalau kita pukul kerana mendidik dia, tak apa. Supaya dia tak jadi begitu, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita pukul kerana kita nak buat jahat ke dia, maka bergegar arasy Allah Ta'ala apabilanya anak tadi menangis. Maka Allah Azza wa Jalla akan berkata, wahai para malaikatku, apa yang membuat anak yatim yang ditinggalkan mati ibu bapanya itu menangis? Apa yang menyebabkan dia menangis? Lalulah dikatakan bahawa Allah Ta'ala marah
kepada orang-orang yang menyakiti anak yatim. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat kasihan belas, kasih sayang kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Adakah kamu melihat orang yang mendustai agama? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang mengherdik anak-anak yatim. Maka dikatakan bahawa di dalam hadis lain, barang siapa yang melindungi anak yatim, jaga anak yatim, beri makan, beri minum anak yatim sampai kenyang, Allah wajibkan dia masuk dalam syurga. Jadi nak masuk syurga, jalannya antaranya jaga anak yatim. Tapi kalau kita buat zalim anak yatim, bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala, marah. Sehingga Allah Ta'ala kata, hai malaikatku, apa yang menyebabkan anak yatim itu menangis? Ini ada orang buat zalim. Marah Allah Ta'ala kepada orang tadi. Maka dikatakan bahawa di dalam kitab Rawdah Al-Ulama disebutkan ketika Nabi Ibrahim AS hendak makan, dia berjalan satu batu atau dua batu, cari orang supaya makan bersamanya. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim ni dia tak suka makan seorang diri. Kenapa tak suka makan seorang diri? Kerana Nabi Ibrahim ini dia tidak mahu dia kenyang orang lain lapar. Dan ada kisah kita sudah cerita, Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah. Satu hari Nabi Ibrahim kan dia suka bagi-bagi orang makan. Ada makanan bagi, ada makanan bagi. Siapa yang suka bagi orang makan, dia mencontohi sifat Nabi Ibrahim. Dan dikatakan oleh ulama, Nabi Ibrahim mendapat nama Khalilullah, teman Allah, adalah sifat dia suka beri makan ke orang. Sampai kepada Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ibrahim tak makan seorang. Tapi satu hari, dia tengah-tengah bagi, mari satu orang tua. Ya, Ibrahim, bagi aku makan. Nabi Ibrahim tanya, mu ni beriman ke tak beriman? Dia tak beriman. Kalau tak beriman, aku tak nak bagi makan. Aku datang bukan nak beriman, aku baru nak makan. Dan mu tahu tak makanan ni makanan siapa? Mu beriman saja aku bagi makan. Aku datang bukan nak makan, nak mana? Aku bukan nak beriman, aku nak makan dia. Nabi Ibrahim tanya, mu nak makan ke tak mu? Kalau mu suruh aku beriman, aku tak nak beriman, aku nak makan. Kalau mu tak, kalau mu maknanya tak nak bagi aku makan, tak apa, aku tetap tak akan beriman. Lari orang tua tadi. Allah Ta'ala tegur, hei Ibrahim, kenapa mu tak beri makan? Aku rasa marah dia tak beriman dengan mu. Dia makan rezekimu. Ya Ibrahim, dia tak beriman lama daripada dulu. Aku tak marah-marah pun. Aku beri makan semua. Mu baru hari ni dapat tahu mu dah marah dah. Katanya. Pada satu hari Imam Sayyidina Ali menangis, lalu ditanya, apakah menyebabkan anda menangis? Sudah 7 hari aku menemui tetamu yang datang rumahku. Aku takut Allah menghina aku. 7 hari tetamu tak mari, maka aku takut Allah menghina aku. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.